Hai, Assalamualaikum. Cikgu ucapkan kepada anak-anak murid cikgu. Cikgu harap kamu sentiasa dalam keadaan sihat dan baik, insyaAllah. Okey, untuk PDPR hari ini adalah Pendidikan Kesihatan tahun 4 yang bertajuk Gejala Sosial dalam Kalangan Remaja. Okey, murid-murid semua boleh buka buku teks muka surat 84 dan 85. Okey, sekarang jom kita tengok contoh gejala sosial. Okey, contoh yang pertama adalah ponteng. Perbuatan tidak hadir ke sekolah tanpa sebab atau ke tempat lain tanpa pengetahuan ibu bapa sewaktu persekolahan. Okey, gejala sosial yang kedua adalah lumba haram. Bermaksud perlumbaan bermotor yang diadakan di atas jalan raya awam tanpa kebenaran daripada pihak berkuasa seperti polis. Okey, yang ketiga adalah buli. Yang bermaksud sikap suka mengasari orang yang lemah dengan tujuan atau untuk menunjukkan kekuatan. Yang keempat, pembuangan bayi. Bermaksud perbuatan mencampakkan bayi merata-rata tempat tanpa ada sifat berperi kemanusiaan akibat kehamilan yang tidak diingini. Yang kelima, merokok. Maksud dia tabiat menghisap sejenis daun tembakau yang mengandungi bahan bahaya terhadap kesihatan tubuh badan. Gejala sosial yang keenam adalah melepak. Bermaksud budaya berkumpul tanpa arah tujuan serta membuang masa di tempat awam. Gejala sosial yang ketujuh adalah vandalism ataupun vandalisme, bermaksud perbuatan merosakkan atau mengotorkan harta benda awam. Gejala sosial yang ke-8 adalah penyalahgunaan dadah. Maksud menggunakan bahan yang boleh menjadikan ketagih secara berlebihan untuk tujuan lain selain daripada tujuan sebenar. Yang ke-9 adalah rabut. Bermaksud menyentak, merampas atau menarik secara paksa tas tangan dengan niat untuk mencuri. Yang ke-10 adalah ugut. Bermaksud kegiatan meminta wang secara paksa melalui kekerasan. Tadi kita dah tengok contoh-contoh gejala sosial kan. Contohnya seperti vandalism, ragut, merokok dan sebagainya. Sekarang ni jom kita tengok. Jom kita tengok cara mewujudkan sokongan yang positif dalam keluarga untuk menangani gejala sosial. Kenapa sokongan yang positif itu perlu ada dalam keluarga? Kenapa? Sebabnya adalah setiap anggota keluarga berperanan dan bertanggungjawab untuk memberikan sokongan moral sekiranya salah seorang anggota keluarga kita terlibat dalam gejala sosial. Jadi cara yang kita boleh lakukan adalah contohnya yang pertama, melakukan aktiviti bersama keluarga. Jadi contohnya sebagai ibu bapa, kita perlulah lebih kerap untuk meluangkan masa dan melakukan aktiviti berfaedah dengan anak-anak. Contohnya macam kita boleh masak kan sama-sama ataupun kita boleh keluar sama-sama kan. Yang kedua, berkomunikasi secara terbuka. Komunikasi ni sangatlah penting kerana apabila komunikasi yang baik wujud dalam keluarga, ia akan menyebabkan anak-anak berasa selesa dan yakin dalam menangani gejala sosial dengan sokongan keluarga. Yang ketiga, sentiasa membimbing dan tolong-menolong sesama anggota keluarga. Tak kisahlah ibu ke bapa ke, setiap orang ada peranan masing-masing. Contohnya sebagai ibu, ibu perlulah berpesan kepada anggota keluarga supaya saling tolong-menolong, hormat-menghormati dan sentiasa mendengar pandangan antara anggota keluarga. Setiap anggota keluarga juga perlu saling menasihati.
Okey, dan yang terakhir, menjadi penyokong dan sumber inspirasi kepada anggota keluarga. Okey, contohnya sebagai seorang abang, perlulah membantu dan menjaga adik-adik dan menjadi suri teladan kepada mereka. Okey, setakat ini itu sahaja yang kita akan belajar untuk PDPR hari ini. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.